Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Perkongsian kali ini adalah di bawah tajuk Syiah, yang akan menyentuh tiga perkara asas berkaitan dengan Syiah. Yang pertama, kita akan mengetahui secara umum apakah ataupun siapakah Syiah. Yang kedua, apakah pegangan ataupun prinsip pegangan mereka. Dan yang ketiga, kita juga akan mengetahui pendapat-pendapat yang ada dalam Syiah, terutamanya golongan pelampau mereka. Itulah tiga perkara yang akan dikongsikan dalam perkongsian kali ini, insya-Allah. Terdapat sekitar 5 isi penting yang menjadi asas kepada pembahasan kita, iaitu yang pertama ialah berkisar tentang berkenalan dengan Syiah. Siapakah Syiah? Man humus Syiah? Kalau dalam buku teks boleh rujuk muka surat 25 dan 26 Itu di situ ada pembahasan berkaitan dengan Syiah. Jadi isi yang pertama ialah siapakah Syiah? Jawapan dia ialah hum ashabur ra'yi al-qaili bi awwaliyati ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khilafah. Mereka ialah golongan ataupun pendukung yang berpendapat dengan keutamaan, ini pendapat mereka keutamaan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan Rasulullah menjadi pemerintah, menjadi khalifah, menjadi pengganti Rasul dalam urusan umat Islam, memerintah. Wa ahaqqu ali baiti huwa sayyiduna Ali bin Abi Talib. Di kalangan keluarga Nabi yang paling berhak untuk menjadi khalifah ialah Sayyidina Ali. Jadi inilah jawapan bagi soalan man humus Syiah. Jawapan man humus Syiah juga kamu boleh berikan seperti mana dalam muka surat 1 juga boleh diterima. Hum allazina yarawna anna al-ahaqqa bil khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Ali bin Abi Talib. Iaitu mereka yang berpendapat yang paling berhak untuk menggantikan Rasul ialah Sayyidina Ali. Boleh mana-mana kamu nak menjawab pada muka surat 20 ini ke ataupun pada muka surat 1 pun diterima. Wahum aqdamul firaqil islamiyah. Mereka merupakan kumpulan yang paling awal wujud, yang paling awal yang ada dalam sejarah Islam. Dia merupakan aqdamu, yang paling awal wujud dalam pembentukan kumpulan-kumpulan Islam. Isi yang kedua ialah bilakah munculnya Syiah dan bilakah dia tersebar. Jawapan dia waqad zaharu bimazhabihim fi akhir asri Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa nama wa tara'ra'a fi ahdi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka muncul dengan pegangan mereka, iaitu yang paling pegangan mereka Sayyidina Ali lah yang paling berhak untuk menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini muncul dengan pegangan mereka itu pada akhir pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian selepas mana Sayyidina Ali menjadi khalifah, maka ia terus berkembang, nama wa tara'ra'a. Berkembang pesat pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian selepas mana berakhirnya pemerintahan Sayyidina Ali digantikan dengan zaman pemerintahan Umawi, apa yang terjadi? Walamma jaa asrul Umawi wa waqa'at mazalimu ala alawiyyin. Ketika zaman pemerintahan Umawi, di situ ada
peristiwa kezaliman terhadap keluarga Sayyidina Ali. Berlakunya kezaliman ke atas keluarga Sayyidina Ali. Dan peristiwa itu disaksikan wa ra'an nasu fi Sayyidina Ali wa auladihi syuhada'a hazizul. Jadi masyarakat ketika itu melihat Sayyidina Ali dan juga anak-anaknya menjadi korban syuhada dengan sebab kezaliman tersebut. Oleh demikian, intasharal mazhabu asy-syi'i wa kasurat ansaruhu. Walamma ni, jawapan walamma tadi di sini ketika mana pada zaman Umawi dan berlaku kezaliman dan orang menyaksikan kezaliman tersebut terhadap Sayyidina Ali dan juga anak-anaknya, maka ketika itu tersebarlah mazhab Syiah, iaitu yang mendukung Sayyidina Ali, dan bertambah wakil surat dan bertambah pendukung ataupun yang menjadi pembantu ataupun meraih sokongan yang kuat daripada masyarakat ketika itu disebabkan tekanan ataupun kezaliman yang berlaku terhadap Sayyidina Ali dan juga keluarganya. Seterusnya ialah berkaitan isi yang ketiga, prinsip umum bagi Syiah. Waqad zalat syi'atu wahdatahum. Makna Syiah telah hilang kesatuan mereka. Maksudnya, bila hilang kesatuan, maknanya ada kumpulan-kumpulan yang terpecah daripada Syiah. Wa tafarraqat mazahibuhum. Terpecah, menjadi berpecah kumpulan Syiah yang asasnya semuanya sama, iaitu mendukung Sayyidina Ali. Lepas tu terpecah banyak kumpulan. Illa annal hunaka minal mabadi'i ma dana biha mu'zamu tawaifihim. Kecuali, dia kata, melainkan terdapat prinsip-prinsip yang dipegang oleh kebanyakan kumpulan-kumpulan Syiah tersebut. Wa ilaika ahammuha, dan yang paling penting ialah yang pertama. Ini pegangan yang umum kebanyakan kumpulan sama pegangan bahawa annal imamata rukunuddin wa qa'idatul Islam. Mereka berpendapat ataupun berpegang bahawasanya persoalan imamah pemerintahan adalah persoalan rukun agama dan juga perkara asas ataupun dasar Islam. Itu pegangan yang pertama. Berkaitan dengan pemerintah tadi, imamah ni laisat min masalihil amah allati tufawwidu ila nazri ummah. Persoalan imamah pemerintahan bukanlah persoalan kebajikan umum ataupun kemaslahatan umum yang diserahkan kepada pandangan ummah, tetapi dia merupakan asas agama yang perlu dipatuhi. Okey, pegangan yang kedua ialah mereka berpegang bahawa Rasulullah SAW telah menentukan ayyana Rasulullah SAW Sayyidina Aliyan binususin. Bahawasanya Sayyidina Ali, Rasulullah telah menentukan Sayyidina Ali secara nas, bukan secara diserahkan kepada umat Islam, tetapi Rasulullah sendiri telah menentukan Sayyidina Ali lah sebagai penggantinya selepas kewafatan Rasul SAW. Itu yang dipegang oleh Syiah. Kemudian yang ketiga yang menjadi pegangan mereka ialah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu afdalu khalqi fid dunya wal akhirah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini. Mereka berpegang bahawa Sayyidina Ali merupakan sebaik-baik makhluk di dunia dan di akhirat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutan dengan pegangan ni juga, faman adahu aw harabahu fahuwa aduwullah. Sesiapa yang menentang Sayyidina Ali, memerangi Sayyidina Ali, mereka ataupun dia merupakan musuh Allah.
kecuali iza sabatat taubatuhu, kecuali telah sabit taubatnya dan juga nyata mereka mengasihi Sayyidina Ali. Bila apa ni? Telah sabit dia bertaubat dan juga jelas bahawa dia mengasihi Sayyidina Ali, maka ketika itu barulah tidak termasuk dalam golongan yang dikatakan musuh Allah tu, ya. Tapi siapa-siapa yang menentang Sayyidina Ali, memerangi Sayyidina Ali, mereka tergolong dalam golongan musuh Allah. Pegangan yang keempat yang dipegang oleh Syiah ialah taqiyah. Pendek saya, taqiyah. Apa dia taqiyah ni? Ta'rif dia penting juga. Ayuhafizal mar'u ala 'irdihi wa nafsihi wa malihi mukhafata 'aduwih. Iaitu yang dikatakan taqiyah, seseorang itu menjaga maruahnya, menjaga diri dia, menjaga hartanya kerana melindungi ketiga-tiga perkara tadi daripada musuhnya, ya. Melindungi daripada kejahatan musuh, melindungi apa? Iaitu maruah, diri dan juga harta. Takut berlaku kejahatan musuhnya, ya. Apa yang dia lakukan? Fayuzharu ghaira ma yubtinu. Maka dia menzahirkan perkara yang bukan menjadi pegangannya. Dia menzahirkan perkara yang bukan menjadi pegangannya. Fahiya mudaratun wa kitmanun. Taqiyah ni adalah suatu bentuk kesabaran dan juga menyembunyikan kebenaran, iaitu pada pegangan Syiah. Wa kanat taqiyatu mabda'an asasiyan 'inda Syiah. Pada Syiah, taqiyah ni merupakan prinsip yang paling asas dan juga termasuk min ta'alimihim, termasuk di antara perkara-perkara yang ditanam ataupun diajar, allati da'au ilaiha, yang diseru kepadanya, iaitu untuk melakukan taqiyah, wa tawasau biha, dan juga sentiasa dipesan untuk melakukan taqiyah, hatta rawau, sehingga ada riwayat daripada imam-imam mereka berkaitan dengan taqiyah yang menyatakan la dina liman la taqiyata lahu. Tidak ada ataupun tidak dianggap, tiada agama pada seseorang yang tiada taqiyah baginya, ya. Tiada agama bagi sesiapa yang tidak melakukan taqiyah ataupun yang tidak ada taqiyah baginya. Itu prinsip yang keempat. Seterusnya yang kelima, yang menjadi pegangan Syiah juga, yang merupakan penambahan daripada yang empat di atas tu, iaitu pemikiran berkaitan bahawasanya annal imama ya'lamu zahira wal batina, bahawasanya imam mengetahui perkara yang zahir dan juga perkara yang tersembunyi, batin, ya. Begitu juga ada pemikiran berkaitan dengan Mahdi Muntazar, allazi ya'ti fayamla'ul arda adlan, yang mana Mahdi Muntazar ini akan datang memerintah dunia ini dengan keadilan. Itu pegangan-pegangan yang dipegang oleh Syiah. Isi yang terakhir, empat rupanya, ya. Perkongsian ini ada empat saja isi dia. Isi yang terakhir menceritakan tentang kumpulan yang wujud dalam Syiah. Mana kumpulan dari aspek melampau atau tidak, ya. Lam takun syi'atu ala darajatin wahidah. Tidak, Syiah ni tidaklah dalam satu tahap sahaja, bal tetapi minhum mughali, di kalangan mereka yang melampau, ada di kalangan mereka yang muqtasid. Muqtasid ni maksudnya muqtadil, ya.
yang sederhana. Apa pendapat golongan yang mu'tadil ataupun sederhana dan apa pendapat golongan yang melampau? Okey, yang pertama kita pergi pada yang sederhana dulu. Qad iqtasaru ala tafdil Sayyidina Ali ala baqiyatis sahabah min ghairi takfirin li ahadin. Golongan yang sederhana ini mereka hanya memfokuskan berkaitan dengan kelebihan Sayyidina Ali mengatasi para sahabat yang lain tanpa mengkafirkan seorang pun di kalangan sahabat. Maksudnya mereka tidak akan mengkafirkan siapa-siapa yang selain daripada Sayyidina Ali. Cuma mereka berpegang bahawa Sayyidina Ali lah yang paling baik mengatasi semua sahabat yang ada. Ya. Walam yarfa'uhu ila martabatin nubuwah, dan mereka juga tidak mengangkat martabat Sayyidina Ali sehingga ke tahap Nabi. Ya. Mereka tidak berpendapat bahawa Sayyidina Ali itu adalah Nabi. Ini golongan yang sederhana. Adapun golongan yang melampau, mughaluna al-mutatarrifun. Yang melampau pula, lam yaktafu bi tafdilihi Sayyidina Ali ala khulafai wa ismatihi. Mereka tidak memadai dengan berpegang bahawa Sayyidina Ali itu lebih baik mengatasi semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidina Ali tidak melakukan dosa, ya. Dipelihara maksum. Bal rafa'uhu ila martabatin nubuwah. Mereka yang melampau ini bukan sekadar mengatakan Sayyidina Ali mengatasi semua sahabat dan juga maksum, tetapi mereka juga mengangkat Sayyidina Ali ke martabat Nabi. Ya. Sayyidina Ali ke martabat nubuwah, iaitu kenabian. Sayyidina Ali itu adalah seorang Nabi. Di kalangan mereka juga, wa minhum man allahahu. Di kalangan mereka juga ada yang mentuhankan ataupun menjadikan Sayyidina Ali adalah Tuhan. Dan ada juga di kalangan mereka, wa minhum man za'ama hulula ilahi fihi. Di kalangan mereka juga ada yang menyangka bahawa Tuhan meresap di dalam Sayyidina Ali. Hulul maknanya meresap masuk dalam tubuh Sayyidina Ali. Wa minhum, di kalangan yang melampau juga, man qala, yang telah mengatakan bahawa kullu ruhi imamin halat fihi uluhiyatu tantaqilu ila imamin allazi yalihi. Mereka yang melampau juga berpendapat bahawa setiap ruh imam akan diresapi dengan Allah, Tuhan, ya. Allah, uluhiyah, sifat ketuhanan tu. Yang mana sifat ketuhanan itu akan berpindah daripada seorang imam ke imam yang selepasnya yang menggantikannya. Itu pendapat golongan yang melampau yang mengatakan bahawa Allah ataupun Tuhan meresapi tubuh para imam mereka. Itu pendapat yang melampau. Ya. Wallahu a'lam. Itulah 4 isi yang menjadi fokus utama dalam perbincangan berkaitan dengan Syiah. Sekadar itu dulu. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian seterusnya, iaitu berkaitan dengan bahaiyah. Dan untuk itu, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.